Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. Bersama saya lagi Ustaz Taqiyuddin bin Sukri. InsyaAllah pada kali ini kita akan meneruskan pelajaran kita untuk belajar diploma College Vocational untuk subjek pengajian Islam MPU 2312, tajuk yang kelima iaitulah akhlak Islamiah. Baik, tanpa melengahkan masa, jom bersama-sama Ustaz untuk kita mendalami dan memahami tajuk akhlak Islamiah ini. Baik, sebelum itu marilah sama-sama kita bertangan memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan urusan pembelajaran kita dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmatak وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya muliakan, untuk tajuk hari kali ini itulah akhlak Islamiyah. Tajuk yang ke-5.0, akhlak Islamiyah. Dan untuk kali ini siri yang pertama kita akan mempelajari dua subtopik. Yang pertama iaitu 5.1 perbezaan etika, moral dan akhlak. Yang kedua skop akhlak. Hanya dua subtopik ini. Dan nanti siri yang kedua kita akan meneruskan untuk subtopik 5.3 dan 5.4. Baik, kita terus. Pengenalan. Perkataan akhlak berasal dari al-akhlaq, iaitu kata jamak daripada perkataan al-khuluq. Bererti tabiat, kelakuan, perangai, tingkah laku, maruah, adat kebiasaan, malah ia juga bererti agama itu sendiri. Baik, ayat yang keempat dari surah Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim, yang bermaksud dan bahawa sesungguhnya engkau yakni Muhammad mempunyai akhlak yang amat mulia. Terus kepada perbezaan etika, moral dan akhlak. Baik, para pelajar yang dikasihi sekalian,
Etika. Etika berasal daripada perkataan Yunani, etikos, daripada eto yang membawa erti adat, kebiasaan, perangai dan sebagainya. Moral. Moral berasal daripada bahasa Latin, moralis atau mores, iaitu jamak daripada mos, yang bererti kebiasaan, iaitu perbuatan, budi pekerti atau perangai. Manakala akhlak, akhlak pula ialah suatu sifat atau sikap kepribadian yang melahirkan perilaku atau perbuatan manusia dalam membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dari sudut pengertian atau definisi bagi setiap maksud kepada tiga perkataan ini, etika, moral dan akhlak, kita melihat akhlak adalah sesuatu yang lebih mendalam, ya, kerana etika ni ia lebih pada adat kebiasaan. Boleh jadi yang kita sebutkan etika pemakaian dan sebagainya, ada etikanya. Kemudian moral, iaitulah kebiasaan, perbuatan, budi pekerti atau perangai. Semuanya adalah untuk menjaga, kita sebutkan peribadi, perangai, ada budi pekerti, perangai atau budi pekerti seseorang manusia. Baik, kemudian kita tengok penentuan nilai bagi setiap definisi tadi, bagi setiap perkataan etika, moral dan akhlak. Etika, nilai-nilainya bersifat sementara, boleh berubah mengikut sesuatu, lingkungan, pemikiran, suasana dan tempat. Itu etika. Boleh jadi etika di Malaysia berbeza dengan etika di negara-negara yang lain. Baik, nilai moral ditentukan oleh masyarakat dan kepribadian manusia yang mulia. Moral ni pun ke arah pribadi yang mulia atau nak menjadikan seseorang mempunyai sikap dan peribadi yang baik. Manakala akhlak, penentuan nilai akhlak berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut tadi akhlak yang bersifat umum kepada keseluruhan peribadi seseorang manusia, seseorang insan, kerana ia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita orang Islam berpandukan kepada akhlak, bermula daripada dia bangun tidur sehingga dia tidur balik, ya. Maka semuanya dalam ruang lingkup akhlak yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pastinya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia adalah bersifat dengan sifat yang sempurna. Baik. Selesai untuk 5.1 perbezaan etika, moral dan akhlak. Kemudian kita berpindah kepada 5.2 skop akhlak, ruang lingkup akhlak itu sendiri. Baik, maka kita tengok secara umumnya merangkumi 3. Akhlak dengan Allah atau hubungan dengan Allah. Yang kedua, akhlak sesama manusia, hubungan sesama manusia. Dan yang ketiga, akhlak dengan alam sekitar, hubungan dengan alam sekitar. Baik, anak-anak yang dikasihi sekalian. Baik, skop yang pertama, akhlak dengan Allah atau hablum minallah, hubungan dengan Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hamba-Nya dengan sempurna. Allah Subhanahu wa taala mencukupkan segala nikmat-Nya. Ini adalah pemberian dan nikmat Allah kepada seluruh makhluk-Nya. Ya, khususnya kita sebagai umat manusia, sebagai manusia, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dengan penciptaan yang sempurna. Kemudian Allah cukupkan dengan pelbagai nikmat dalam kehidupan kita. Maka bagaimana kita hubungan kita dengan Allah? Maka mestilah pertama taat kepada perintah Allah. Segala yang Allah perintahkan kepada kita, kita wajib mentaatinya. Yang kedua, bersyukur dengan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Dan yang ketiga, bila mana kita diuji dengan ujian dan musibah, maka kita bersabar sebagai tanda kita redha dengan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua, akhlak dengan manusia, hablum minan nas. Akhlak diterjemah dalam pelbagai dimensi hubungan. Akhlak mulia membawa kepada keharmonian serta kasih sayang dalam ikatan hubungan. Baik, bila mana seseorang mempunyai akhlak yang mulia, akhlak dengan manusia, maka pastinya seseorang yang mempunyai akhlak itu disayangi oleh orang lain. Kalau dalam rumah tangga, disayangi oleh ibu bapa, disayangi oleh masyarakat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, disayangi oleh sesiapa sahaja. Baik, bagaimana hubungan kita dengan manusia? Berbuat baik kepada ibu bapa. Ini yang pertama. Hubungan dengan manusia, manusia yang paling mulia, yang paling utama kepada seseorang individu itu tidak lain dan tidak bukan adalah ibu bapa. Yang kedua, diam dan menjaga lidah. Kita telah sebut dalam pertemuan kita yang lalu, iaitulah berkaitan dengan lidah, kerana dengan lidah ini boleh mendatangkan pelbagai keburukan. Ya, kita belajar dulu adab komunikasi. Ya, untuk tahun 2 SVM adab komunikasi. Karena dengan lidah ini, lidah tidak bertulang. Kemudian yang ketiga, menepati janji. Baik, seterusnya hubungan dengan alam sekitar, akhlak dengan alam sekitar. Alam merupakan segala benda hidup dan bukan hidup yang wujud secara semula jadi di permukaan bumi. Memahami fungsi dan kedudukan manusia sebagai khalifah. Baik, mengelakkan kebinasaan alam. Pertama, hubungan kita dengan alam, kita pastikan bahawa tidak melakukan kebinasaan atau kerosakan terhadap alam sekitar. Yang seterusnya, menjaga kelestarian alam. Jaga, tanam pokok supaya proses alam itu berjalan dengan lancar. Yang seterusnya, mengelakkan pembaziran sumber. Baik, ini semua 3 skup akhlak. Ya, akhlak hubungan dengan Allah, akhlak dengan manusia dan juga alam sekitar. Kita melihat bahawa kesempurnaan akhlak yang ditetapkan dalam Islam untuk menjaga segala hubungan. Ya, tidak terlepas pun salah satu hubungan manusia itu dengan sesuatu yang lain, karena disebutkan tadi hubungan dengan Allah pencipta, kemudian hubungan dengan manusia, dan juga hubungan dengan alam sekitar yang berada di sekeliling kita dimanapun kita berada. Bumi, langit dan lain-lain. Ya, binatang keseluruhannya, juga tumbuh-tumbuhan. Maka semuanya diajar dalam Islam untuk menjaga batas-batas ataupun menjaga hubungan dengan segala sesuatu. Anak-anak yang dikasihi sekalian, itu semua skup akhlak yang selayaknya kita terapkan dalam diri kita agar kita menjadi hamba yang taat dan patuh pada segala yang diperintahkan oleh Allah, agar kita dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Demikian skup yang kedua, menjaga hubungan kita dengan manusia agar hubungan kita semua manusia berjalan dengan baik dan kita mendapat kasih sayang daripada manusia yang lain. Kemudian menjaga hubungan dengan alam sekitar agar alam sekitar yang kita kecapi dan nikmati hingga hari ini terpelihara daripada segala bentuk bencana dan sebagainya. Anak-anak yang dikasihi sekalian, demikian 2 skup pembelajaran kita untuk kali ini, siri yang pertama. Dan kita akan sambung lagi 2 skup, 5.3 dan 5.4 untuk pertemuan yang akan datang. Jadi sekali itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kita untuk 2 subtopik ini dan dapat kita menerapkan akhlak Islamiyah atau akhlak mahmudah dalam diri kita
sebagai kita membuktikan bahawa kita adalah seorang Muslim yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala itu, untuk akhirnya marilah sama-sama kita tangguhkan pertemuan kita dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sehingga bertemu lagi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.